Aris tengok siapa yang buat hal lah. Kita band terus lah. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Sabar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin-hadirin yang dihormati, tuan-tuan, puan-puan. Berdirinya saya di sini, kita akan memberikan ceramah Hari Raya Aidiladha. Jadi semoga tuan-tuan dan puan-puan boleh berada dalam keadaan bersedia. Bismillah. Sekejap. Mana aku punya sekejap. Kita buka ni. Hadirin-hadirin yang dihormati, Hari Raya Adha merupakan perayaan agama yang disebut oleh seluruh umat Islam, yang disambut oleh seluruh umat Islam di dunia. Hari raya ini menandakan berakhirnya tempoh mengejarkan ibadat haji di Mekah, iaitu sehari selepas jemaah haji mengejarkan wukuf di Arafah. Hadirin-hadirin, orang-orang Islam yang menyambut Aidiladha pada tanggal 10 Zulhijrah pada setiap tahun, malah bulan ini merupakan bulan terakhir dalam kalender Hijrah Islam. Perkataan Aidiladha berasal daripada bahasa Arab, membawa maksud hari penyembelihan korban. Ini sempena memperingatkan kisah Nabi Ibrahim AS yang diperintahkan oleh Allah SWT agar menyembelih anaknya, iaitu Nabi Ismail AS. Walaupun dengan hati yang amat berat, Nabi Ibrahim terus taat kepada suruhan Allah untuk menyembelih anaknya. Walau bagaimanapun, Allah telah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kibas. Sahabat-sahabat semua, sehubungan dengan itu, sebagai mengingati perintah Allah kepada Ismail, ini masyarakat Islam yang berkemampuan digalakkan menyembelihan binatang seperti kambing atau lembu sebagai korban pada hari raya ini. Sembelihan ini akan dibagikan terutamanya kepada fakir miskin, orang-orang yang miskin, yang bermaksud orang miskin, orang yang tidak berkemampuan. Sambutan Hari Raya Aidiladha di Malaysia biasanya dimulakan dengan bacaan takbir dan tahmid secara berjamaah di masjid. So kiranya sebelum kita tu pagi-pagi kita siapkan pakai baju Melayu pergi masjid untuk kita dengarkan takbir dan tahmid secara berjemaah di masjid. Okay. Selepas itu disusuli pula dengan sembahyang sunat Aidiladha pada waktu pagi. Kita solat di waktu pagi. Selepas kita solat sahaja, kemudian baca khutbah akan diperdengarkan yang berkisarkan tentang pengorbanan dan perjuangan Nabi Ibrahim. Dengan kisah ini, kisah-kisah Nabi Ibrahim yang tertentunya terhadap anaknya yang baru saja kita beritahu tadi. Okay, kita teruskan lagi. Akan diperdengarkan yang berkisarkan tentang pengorbanan dan perjuangan Nabi Ibrahim. Selepas habis mendengar khutbah, umat Islam akan mengambil kesempatan berkunjung ke rumah saudara mara, sahabat, hadai untuk mengeratkan silaturahim sambil menjamu selera dengan juadah istimewa. Acara menyembelih korban pula akan diadakan selepas itu dan
3 hari berikutnya, iaitu pada 11, 12, 13 tarikh Tasyrik, seluruh masyarakat akan bersama-sama membuat kerja-kerja penyembelihan tersebut. Sambutan Hari Raya Aidiladha di Malaysia biasanya disambut meriah oleh masyarakat di pantai timur berbanding dengan masyarakat Islam di sebelah pantai barat yang menyambutkan dengan cara yang agak sederhana. Catatan sirah kedua Nabi ini menjadi satu inspirasi kepada jutaan umat Islam ke arah rasa takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa berbelah bagi, malah menjadi gambaran simbol kasih sayang yang sungguh antara seorang hamba kepada Tuhannya, seorang suami kepada isterinya, dan kasih ibu kepada anaknya. Terdapat 3 peristiwa penting yang boleh dikutip dalam catatan sirah ini. Pertama, kisah Siti Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim agar meninggalkan mereka di satu kawasan padang pasir yang tandus. Sahabat-sahabat yang dihormati, macam yang diberitahukan tadi sebentar tadi, kisah iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyembelih anaknya atas kesuruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita walaupun apa-apa yang terjadi, Allah yang menyuruh kita melakukan apa-apa saja yang selain Allah, janganlah. Tapi kalau Allah wajib kita turuti. Jika Allah suruh kita buat, kita buat. InsyaAllah semua akan jadi baik-baik saja, akan dilimpahkan kurnianya. Jadi sahabat-sahabat semua, apa yang kita boleh ambil dari pengajaran, kita pentingnya taat kepada Allah. Jadilah seperti Nabi Ibrahim.